Tahu awe Makin magic, makin power. pintar. Sabar bila production tu. So dia apa? Dia akan tengok lah rating berapa. Dia akan tanya kita lah. Kita bagi lah tahu kan. Badul Evaluation berapa. Dalam 80-an tu Badul, AR Badul memang fenomenal lah. Dulu cakap ada zaman dia punya ni lah. betul tu. Filem apa? Filem Film Melayu ni. filem Badul tu cerita apa yang menjadi apa orang kata masih teringat sampai sekarang. Panglima Badul ke? Film Melayu lah. Kalau kita film Melayu, saya lagi prefer cerita lama lah, macam P. Ramlee yang apa. P. Ramlee Sebab apa dia- kalau kita tengok cerita P. Ramlee ni, dia punya sejarah pun, even dekat Indonesia pun orang minat cerita P. Ramlee ni. Masih ada lagi Masih ditayangkan lagi. peminat, masih lagi orang tahu dia punya ni. Dan ada pula ada certain scene tu yang diorang boleh hafal dia punya skrip apa semua. Ya betul. Compare to filem-filem yang sekarang lah kan. Ya. Dia tengok dia lah pasal kalau saya pula filem klasik tu, kalau Nordin Ahmad berlakon saya mesti nonton. Dia ada pantun dia. Saya peminat Nordin Ahmad. Dia mesti, kalau you memang peminat Nordin Ahmad, mesti ada Dia macam ni lah. pantun. P. Ramlee. Kalau tak tahu pantun ni memang tak Tak, belum sampai tahu lah, sana. tak jangan pandau pun. Kita tahu benda tu. Dia ni kalau P. Ramlee zaman dia naik apa masa filem-filem komedi dia. Filem komedi dia. So P. Ramlee is complete as an entertainer. Dia solid entertainer. Daripada zaman dia dan zaman sekarang pun. Dia solid entertainer. Kalau Nordin Ahmad dia lebih pada teater. So dia punya penghayatan lebih sikit. Dia punya lakonan memang nampak lebih mantap dari P. Ramlee sebenarnya. Honestly, Nordin Ahmad lebih mantap lakonan. Sebab untuk watak serius. Itu pendapat you lah. Betul. Dia lakonan dia lebih mantap dari P. Ramlee. Dia sudah serius dia. Dia punya gaya pendekar pun nampak. Tengok dalam filem Haji Bahar. Bila nampak gaya pendekar dia tu. Nampak dia punya karakter tu. Dia memang karakter artis lah. Aktor yang kaya dengan karakter. Tapi P. Ramlee pula dia dapat sensation. Kerana dia P. Ramlee ni macam saya cakap tadi lah, dia memang solid entertainer. Dia pandai buat lagu-lagu pun sedap. Lepas tu dia pandai melawak. Melawak tu orang suka tu. Pasal ciri-ciri entertainment tu ada kuat. Kat lawak tu. Orang ingat lah kat lawak tu. Dia punya apa? Dia ciri versatile tu. Versatile dia ada. Dia Tapi tu. kadang-kadang ada karakter atau pelakon atau artis yang dulu tu, dia bukan jadi hero pun. Contohnya macam cerita Pameon kan. Tapi kalau bila dia menjiwai watak yang jahat, kata yang orang jahat, memang jahat betul dia. Tapi bila dia lawak pula dia. Abang Mai, tapi apa tagline tu Pameon tu? Baca buku sejarah. Ada yang selalu kita gunakan. Yang pergi twist tu. Kita ni asyik-asyik birut. Kita Inilah Pameon. Saya memang peminat apa filem. sekarang orang ingat tu punya ni. Saya memang peminat filem juga. Saya menonton filem barat ke, filem India ke, filem Cina, filem Hong Kong. Kebanyakan saya pun nonton lah. Kalau Melayu tu memang saya minat lah. Kalau P. Ramlee memang saya puji, dia seorang entertainer lah, yang solid. Kalau dari sudut lakonan memang saya minat Nordin Ahmad. Lepas tu saya nampak the second Nordin Ahmad, tapi sayang dia tak berlakon. Dia tak banyak berlakon. Filem dia ada 3 dia berlakon. Itu S. Rosli, anak bulu betul. Dia ada ciri-ciri macam Nordin Ahmad sikit, kaya dia. Tapi saya admire kalau dulu filem-filem dulu James Samsudin. James Samsudin ni dia Bukan komik. Tapi dia antara Desmond Melayu. Desmond Melayu. apa nama dia, Zain apa? Zulkifli Zain apa? Tak ingat dah. Dia Bond lah Malaysia kan. Sebab dia pernah berlakon dekat Hong Kong. Ya. Kan? Dia ada rupa. Ya. Tapi saya daripada Jeffrey Zain tu Jeffrey Zain. Abang Jeb. Saya tak minat filem tu. Honestly saya tak minat, tapi banyak orang suka lah. Saya suka lakonan Jason Sudin dalam filem Tanggang. Itu pendapat tu. Pendapat ni tak kisah. Mungkin saya lebih ke arah deep sikit kot. Saya suka pendapat presentation yang gitu. Apa Pasal sekarang pun filem-filem yang saya layan pun saya banyak selain filem-filem yang
biografi. Saya suka filem gitu yang kait sejarah apa semua kan. Itu pendapat. Lepas tu saya tak ada hadkan diri saya mesti menonton filem yang serius, tidak. Filem serius saya layan, filem lawak saya layan, tapi saya tengoklah mana boleh masuk saya masuklah. Pasal setiap orang kan dia ada selera dia. Ada selera. Kita tak boleh menafikan pendapat. Jadi itu pendapat. You punya pendapat tu dia pendapat. Macam filem Melayu yang moden sekarang, yang ada ciri-ciri macam menyamai ciri-ciri filem-filem macam Piramli, cerita-cerita lama tu. Arwah Mak Khalid punya filem dia ada. Cuma Arwah Mak Khalid ni dia ada dipengaruhi oleh wayang daripada luar negara dengan Hong Kong tak. Kalau kita tengok filem Mak Khalid tu ada ciri-ciri macam filem Stephen Chow sikit. Dia panggil stylish comedy. Dia panggil stylish comedy style. Sebabnya dia buat filem dia mudah hadam kan. Macam filem zombie. Zombie tu dia banyak, saya tengok, kalau tengok betul dia banyak terinspirasi daripada filem The Return of the Living Dead. Filem tu The Return of the Living Dead ni macam spoof daripada filem George A. Romero yang filem dia apa? The Dawn of Dead. Lepas tu The Living Dead kan, filem-filem zombie tahun 60-an 70-an. Jadi datang seorang mamat, lupa nama dia pengarah dia, ingatkan saya, boleh tulis kat komen kan. Dia buat filem tu macam spoof pada filem George A. Romero tu. Dia buat filem zombie yang kelakar 3 suku. Kelakar 3 suku. Zombie tu, lepas tu zombie tu jadi kerana ada kena tercemar dengan gas daripada tong tu. Dalam tong tu ada mayat. Mayat tu military, US military buat eksperimen nak hasilkan super soldier. Lepas tu gas daripada tabung mayat tu menyebar, semua orang jadi zombie. Bila jadi zombie kan, brain. Dalam filem Mak Khalid ada ada persamaan. Itu dia pakai AI Saya tahu Mak Khalid ni, arwah Mak Khalid ni saya pernah jumpa beberapa kali lah kan. Pernah jumpa sempat bersembang apa semua, duduk kan. Isap rokok sama je. Jadi saya tengok Mak Khalid ni dia banyak pengaruh daripada, antaranya ialah filem Stephen Chow. Pasal dia ada stylish comedy, ada miripnya Stephen Chow sikit. Lepas tu filem tu The Return of the Living Dead, yang banyak episod The Return of the Living Dead tu. Lepas tu saya yakin dia rajin tengok filem, dia rajin tengok material daripada ni yang British 3 orang bodoh tu, gila tu. Bukan di Amerika, yang British tu Monty Python. Monty Python. Dia rajin tengok tu. Ciri-ciri 3 suku tu dalam Monty Python banyak dalam filem dia. So dia paling dekat lah dengan ciri-ciri filem-filem klasik lama. Dia Blackadder ada dengan ciri. Saya tak berapa layan sangat filem Mak Saleh ni. Yang berat yang berat saya tak layan sangat. Kita orang putih tengok kalau filem-filem biografi dah bagus. Filem-filem biografi, autobiografi, kebanyakan filem-filem barat tu bagus. Dia garap dengan baik. Pasal orang putih ni satu kelebihan dia lah, bila dia buat satu benda detail betul. Memanglah. Macam saya suka dia kalau detail pasal ni dia tu. Jadi macam kat rumah saya banyak collection DVD lama apa, saya simpan lagi. Malcolm X, saya sangat The Lion of the Desert. Saya minat tu pasal dia detail betul cerita tu. Karakter menjadi filem-filem biografi tak boleh lawan barat lah. Barat power. Memang dia memang first lead dalam bidang tu kan. Pasal kita tengok culture satu pun, orang putih ni dulu masa jajah kita dulu, dia mesti bawa artis dengan pencatat, ahli-ahli sains. Dulu tak ada kamera, dia datang, artis tu pergi melukis. Ni gambar lada hitam, ni gambar lima purut dia lukis. Jadi semua tu jadi dokumen. Orang putih ni satu benda, semua benda dia nak dokumen. Tapi kita pun ada Ada. Kita ada zaman Nabi, ada orang tukang pelukis. Tapi dokumen ilmiah ni tak boleh lawan bangsa dia orang juga. Dia lebih banyak detail lagi. Macam semua dia kaji. Kalau saya cari bahan-bahan ilmiah dalam bahasa Inggeris tu, buku-buku berkaitan dengan tahi baru. Dia cerita pasal tahi tu detail semua. Tahi macam ni, kenapa tahi macam ni, ada semua berlaku. Tapi dia tiru daripada sejarah Islam juga Ada. Dia macam mana macam ni. Dia ada ambil sini. Pasal Islam, dalam tamadun Islam pun ada ambil daripada barat juga. Contohnya kubah masjid tu. Kubah masjid tu asal daripada Rom. Jadi ini dipanggil intangible, bertukar ganti keilmuan tu, tamadun tu. Tapi kita berterima kasih pada dulu orang Parsi, banyak keilmuan kan, diorang catat banyak penemuan apa semua, Ibn Sina apa semua tu kan. Jadi intangible lah. Jadi culture ni wujud memang
yang develop culture keilmuan ni banyaknya kaum dorang lah. Kaum Parsi apa semua. Dan kita banyak belajar dari dorang lah. Termasuk kaum Cina. Cina pun sama. Kuat cantik. Semua benda cantik. Dia nampak benda tu, fakta tu terjadi sebab ini adalah satu peradaban kuno. Peradaban, macam China. Dia bukan baru 100 tahun. Dia lama. Dynasty Dia bukannya apa tahun 1511 Melaka benda kan. 1407 Francis Light ni apa ni Penang kan. Dia lebih daripada tu. Sebab dia sebelumnya di Wang Ti ataupun ni menyatukan seluruh wilayah China tu, dia tak ada sejarah. Dia dah ada sejarah dia betul. Itu rasanya tajuk yang dah last ni kita boleh panjangkan untuk sesi podcast kita. Episod akan datang. Panjang lagi nak cerita ni. Banyak ada. Kita belum korek lagi ni. Abang lagi. Kita mula-mula cerita pasal betul dah. Kita pasal pengalaman. Pasal dia pernah kerja dengan sinema apa semua kan. Pengalaman itulah. Lepas tu kita masa zaman tu lain daripada sekarang. Dia memang different, dia terlalu banyak. Zaman tak ada handphone, orang mencari hiburan. Lepas tu ada handphone, lepas tu orang nak dengar lagu dengan kaset, dengan dulu cartridge. Jadi zaman tu lain. Zaman tu orang lebih terdedah pasal jumpa kawan-kawan. Sekarang tak. Dulu untuk dapatkan kepuasan ataupun entertainment ataupun hiburan ni, kita tengok dulu. Contohnya kita akan listkan 10 lagu ke berapa lagu, kita akan pergi ke kedai, beritahu saya nak lagu ni. Dia akan datang kan. Itu entertainment lah bagi kita. Personal untuk kita lagu dia akan buat. Pengkarya menangis dan kebanyakannya adalah sosial tu lebih kuat dari sekarang lah. Mana banyak kita nak pergi tengok wayang, jumpa kawan-kawan, kita mesti bersemuka jumpa kawan-kawan kita. Betul. Macam sekarang ni dah ada Netflix apa, orang malas pergi tengok wayang. Tengok Netflix. Jadi manusia sekarang kita tengok banyak masyarakat pula dah banyak melahirkan introvert. Betul. Ramai introvert dah naik. Orang tak cakap sorang-sorang. Tak nak sosial. Ini sebenarnya penyakit masalah ni. Sorang-sorang pun dia boleh hidup lah. Dia rasa lah, tapi sebenarnya tak boleh. Manusia tu makhluk sosial. Betul. Kita kena jumpa face to face supaya aura tu pergi kat kita pun ada aura kat dia kan. Kalau kita tak boleh ni, kalau dekat handphone baik kita sembang dengan apa orang kata Gemini ke AI ke kan. Filem, nak tengok filem kita mesti turun pawagam. Kita tengok kan. Dulu tak ada internet apa, ada buku. Buku Mona Gersang tu baca beramai-ramai tu. Satu baca beramai-ramai tu kan. Apa yang 2-3 orang baca kan. Jadi sekarang tu famous tu kan. Tak, saya dengar lah, saya tak tahu. Pernah. Sekarang benda-benda tu baca kat online dia dapat. Itu yang kita cakap banyak orang dah jadi introvert. Dulu bersosial kan. Jadi dia tengok baca Mona Gersang tu kejap kah. Habis yang kamu bagi aku pula. Aku dengan Kuluk nak baca. Meon dengan Abu cakap kau mau baca cepat sikit, aku dengan Meon nak baca pula. Sampai koyak kulit dia kan. Jadi bila berapa puluh akan datang, lepas tu orang berpisah masuk universiti, masuk dunia pekerjaan, berpuluh tahun akan datang jumpa balik pasal ingat aku ingat kamu kan. Apa yang aku tengok kamu, kita tengok kita baca buku Mona Gersang zaman. Sosial tu kuat. Jadi ada hubungan silaturahim jadi kuat. Dari sudut satu pandang, ada orang mungkin pandang pergi tengok wayang ni maksiat lah apa larang kan. Tapi dari satu sudut positif, kita tengok macam banyak kan, banyak berkenalan, banyak kita kenal, dapat berkawan, dapat bersosial. Itu je. Dia pandangan Abang Bai? Abang Bai bisa ada pandangan ni. Dia lagi pelubur daripada saya. Dia mesti pandangan Abang banyak. Kita tanya penonton lah, sama ada institusi pawagam ni harus dikekalkan ke ataupun sekadar kita tukar jadi Netflix ke kan. Itu satu perbincangan. Pawagam masih lagi relevan. Masih relevan. Pasal kita tengok kutipan tiket boleh tahan. Filem-filem tu berjuta-juta. Dulu kalau filem Melayu kita tayang, kalau dapat 1 juta tu kira profit gila dah tu. Banyak betul juta. Sekarang dia orang main puluh-puluh juta bang. Mana banyak yang datang tengok wayang tu ramai lagi. Okey, saya nak tanya Abang Bai. Abang Bai, kenapa kan dekat US kan dia ada open cinema kan, masuk dengan kereta. Apa pandangan Abang Bai? Tengok pada kenapa sini rasa kenapa dekat sini dia tak buat macam tu? Collection ticket lah. Orang Melayu ni masuk Funfair pun tak nak bayar.
Bukan Melayu, masyarakat Malaysia. Bukan Melayu. Kalau boleh free ni. Pasal kat tengok dekat apa ni shopping mall tu, kadang-kadang tahun baru Cina lah, hari raya dia bagi barang free lah. Macam-macam kaum berebut situ. Cina, Melayu, India serupa je perangai. Barang free. Barang free. Dia lah nombor satu Kalau berbayar tu tapi tak juga ada bayar memuaskan hati dia sanggup bayar. Dia hidup pada keperluan dia lah. Pasal sekarang kita tak boleh cakap zaman dulu dengan sekarang ni, memang ya zaman berbeza. Tetapi zaman sekarang ni population manusia pun ramai. Yang mana kita cakap tadi, yang layan Netflix pun berjuta-juta. Yang layan wayang pun ramai lagi. Yang duduk melayan lagu-lagu AI apa itu kan, duduk layan kat YouTube betul. Spotify betul layan AI itu ramai juga. Tapi masih ramai lagi orang pergi konsert. Pergi tengok show apa semua kan. Live tu kan. Live tu. Feeling dia lain. Apa yang biasa main tengok konsert tu dia, ataupun kita tengok video kat rumah. Tapi kalau contohnya kita tengok cerita Star Wars, saya lagi prefer pergi ke panggung wayang dan spend sama ni untuk tengok widescreen lah kan. Dia ada pengalaman lain. Pengalaman lain dia lain. Dengan sistem surround system dia kan. Jadi lain lah dia punya apa. Pasal format untuk sinema lain, filem untuk TV lain. Tapi abang baik pernah sinema akhir zaman kejatuhan dia. Kemudian ada home theater, betul tak? Sekarang ni banyak lah apa ni, panggung tutup dan sebagainya, depend on sebab dulu kita kena beli lah filem tu Hong Kong. Tapi panggung kan. Yalah, nama-nama klasik macam Capital, Cathay dah tak ada dah. Tapi diganti lah JSC. Itulah panggung wayang kan, JSC apa semua. Sekarang dia cerita macam panggung wayang dia dah tak ada pekerja dah rasa. Tak perlu lah. Sistem dah buka. Sekarang ni saya dipahamkan lah, after dah tinggalkan ni, manager tu pun boleh work from home pun. Oh ya, lima apa buat? Bahaya. Antara dalam dia punya technician pun duduk macam gini dekat rumah kan. Kalau orang pasal lagi, antara dalam dunia wayang, kita cakap dunia wayang, yang mana pekerjaan yang dah pupus antaranya lah pelukis poster wayang. Betul, tak ada dah. Saya dulu pernah terlibat dengan pelukis poster wayang. Saya tengok macam mana dia buat, dia nak lukis empat papan plywood tu 4 tau. Macam mana daripada gambar dia dapat poster kecil je, macam mana dia nak lukis 4 nak jadikan besar. Tahu macam mana? Tahu macam mana dia buat? Cerita lah. Nak bagi contoh macam Sylvester Stallone tau, dulu ada cerita dia pakai ni. Dia pakai apa tau? Dia pakai projektor. Projektor memang lah. Empat dia lukis. Betul lah tu. Gila je. Betul lah tu. Tapi masalah lukis boleh dapat, dia punya stroke dia boleh dapat. Tapi nak mengecat dia tu tanda sama. Bukan mudah tau, bukan satu benda yang mudah. Skill tinggi lah. Pelukis zaman tu skill tinggi. Sebabnya nak ambilkan satu papan plywood tu kan, bukan yang mudah tau. Ramai orang terlibat tapi color je sama. Macam kita melukis kan, kadang-kadang orang ni campur lain, lepas tu orang ni campur lain. Macam mana nak dapat tone muka orang biar dia secara manual lah. Saya pernah terlibat. Pelukis poster wayang tu dah tak ada. Tapi designer poster wayang ada. Nah, designer dia macam tu lah zaman sekarang. Designer poster wayang work from home. Semua dah hilang lah. Semua dah tak kerja di lapangan. Pasal benda tu ada lagi designer poster wayang. Pasal ada poster-poster filem barat tu kadang-kadang kita si pihak berkuasa sini tengok ada tak sesuai dengan budaya kita apa, dia terpaksa olah. Kan poster barat tu kan kadang-kadang buah dada terkeluar, tak boleh lah pakai bikini, tak ada buah dada terkeluar, obvious sangat ini pakai bikini dalam poster wayang tu. Bila tiba sini dia kena ubah juga tu, designer kerja dia ubah lah, dia ambil feature-feature dalam filem tu yang dia ganti dengan benda-benda tu. Tapi zaman Abang Bai masa bertugas di mana, di KT tu, ada masa tu masih zaman kemuncak ke zaman dah kejatuhan sinema? Puncak itu intermediate lah masa tengah-tengah. Masa tengah fikir macam mana nak apa dipanggil apa, daripada konsep panggung proper pada Cineplex. Kita design dia sebelum yang sekarang ni kan. MBO apa semua. Masa tu zaman masih di tengah-tengah lah, belum zaman kejatuhan kan. Dia jatuh sekejap, saya ingat orang semua nak pergi tengok wayang. Sebabnya tiket wayang semakin mahal apa semua kan. Dia ada satu. Dapatlah 2 orang lah, 5 ringgit lah wayang dia ni kan. Sebab dia hilang-hilang. Satu tukang sapu dah hilang lah.
dah dikurangkan apa semua kan. Okey. Nampak gaya kita dah ni, kita pun nak berlabuh tirai. Kita ucap terima kasih banyak kepada Abang Bai dengan cerita-cerita yang pengalaman yang saya semuanya pun nak ucap terima kasih lah kerana sudi mengundang saya untuk mencemar dunia. Terima kasih Ustaz. Abang. Jadi kita tak tahu selain daripada nak tanya soalan ni last ni. Selain daripada yang pengalaman kerja wayang tu, selepas kerja tu ada kerja apa lagi Abang Bai? Saya ni macam orang kampung lah. Masuk askar. Itu untuk episod akan datang. Kita cari pula dengan Abang Bai kita. Okey. Abang Bai jadi soja. Mana? Tajuk Abang Bai jadi soja. Okey, Yomi, apa nak cakap last sekali? Kita ucap terima kasih. Saya akan bagi Yomi cuci mangkuk biasanya. Tengok je. Cuci mangkuk, ayo. Sebelum kita nak mengakhiri. Apa-apa kita ucapkan terima kasih pada Abang Bai, terutamanya pada produser kita, brother Land Trooper kita seperti biasa, dan kita ucapkan terima kasih kepada penonton di luar sana yang sudi menonton. Walaupun masih lagi kami mengangkat-angkat dalam podcast Sembang Tiga Suku ni, tapi kami akan teruskan juga. Jangan lupa penonton di luar sana bagi komentar yang boleh membina untuk kami mengembangkan lagi Sembang Tiga Suku ni untuk lebih maju lagi di masa akan datang. Kita mengalu-alukan kritik apa semua, dan juga kritikan yang membina. Jangan kritik dan tarah pula. Kami manusia, kami koyak juga sebenarnya. Okey, apa-apa terima kasih kerana sudi menonton, dan jangan lupa panjang-panjangkanlah Sembang Tiga Suku ni pada kawan-kawan yang lain untuk lebih kami dapat penonton dan sama-sama kita maju negara kita. Dan apa-apa pun kita mohon maaf kalau ada kekurangan, terkasar bahasa ke apa semua, kita mohon maaf. Mana yang baik tu datang daripada Allah, dan yang mana buruk datang daripada kami lah. Itu saja, dan terima kasih banyak semua. Belum lagi. Okey. Belum kata benda ni belum boleh tutup lagi. Okey. Kata-kata kita. Okey, last kali Sama-sama cakap. kita nak mengakhiri kita punya podcast Sembang Tiga Suku ni dengan tagline Makin mecet, makin power. Bye. Bintang